Jadi indikator ni tak ada apa yang istimewa pun. Dia macam saya explain sebelum ni lah. Okay. Satu, yang ni sebelum ni dia ada, kita boleh tengok banyakkan setting dia. Tadi saya ada share dekat apa ni, dekat group tu untuk buang supaya tinggal nama je macam ni, ataupun nak buang terus pun boleh nama dia. Pergi kat setting ni, chart setting, pergi kat bahagian trading ni, trading apa, appearance apa sekejap, kita ingat. Simple setting line. Ni setting line ni, setting line ni boleh tick antik dia ni lah. Kalau tick dia, kita nampak lebih kurang macam tu. Kita nampak, kita boleh buang lah indikator supaya nampak kemas sikit lah kita punya indikator. Jadi kalau nak setting apa-apa pun boleh ubah kat setting ni, chart setting ni, logo tanda gear ni. Boleh sini kita boleh ubah lah. Body kita nak tak color apa, tick ke, semua kita boleh ubah kat sini. Semua boleh godek-godek lah indikator ni ya. Okay, balik pada indikator ni, saya buka balik semua. Macam saya jangan macam recall balik lah. Yang sebelum ni, apa yang ada tadi. Kalau siapa nak buang, boleh buang. Okay. 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 Kalau kita tengok indikator untuk apa ni, Pro One ni, dia macam ni, memang nampak campur aduk lah. Tapi sebenarnya indikator ni kita boleh guna siapa-siapa yang trading saham, yang siapa sebelum ni pernah follow saya daripada grup Singa Saham tu, macam saya beritahu sebelum ni, yang nombor 8, yang ni saya rasa dah tonton video lah, boleh faham lah video saya buat sebelum ni kan. Yang up ni, semua ni dia bermula daripada dia macam ni, macam saya tunjuk sekejap. Analisis saham. Analisis saham, saya ingat. Agak sekejap. Okey, yang ni. Dia macam saya explain sebelum ni. Sebelum ni masa belajar saham semua, kita biasa guna ni lah Gann calculator, Gann square, Gann chart ni. Gann chart ni kalau kita masuk website ni, cakap net ni, kita boleh masuk nilai, contohlah kita masuk apa-apa nama, contohlah nama sesok ke apa, katalah current price 315. Lepas tu kita calculate. Lepas tu dia akan calculate, nampak tak dia blink dekat sini, nombor 31. Dia ambil, maksudnya kita masuk current price 315 ni, memang kalau bawah RM1, setiap satu garisan ni adalah 5 sen. So dia 315 dia ambil kat sini lah. Okey. Jadi dari sini dia calculate untuk kita kat mana resistance, dekat mana support, kat mana recommendation, EP, TP dan stop loss lah. Okey, ini untuk saham lah. Jadi cara baca dia macam kita selalu belajar saham kan. Saham ataupun apa-apa, kita beli ataupun buy after dia break resistance. Maksudnya jangan beli dekat mana support. Okey, sebab merah, biru, hijau, kuning ni mewakili simbol ni. Nampak tak? Support or resistance. Very strong, weak and weak. Jadi untuk ni kita cuba fokus pada merah dengan biru je. Merah biru ni very strong dengan strong support lah. Okey, contoh macam lah 315 kat sini. Kan, kita nak beli. Kita belilah selepas dekat support ni ataupun lepas dia break sikit pada support ni lah 315 kat sini. Sama juga ni. Jadi 315 dia akan pergi ke 34. 34 ni adalah very strong support dia. Jadi kalau dia break 34 ni, maksudnya dia akan pergi jauh lagi ke seterusnya lah. Jadi sebabkan FCPO ni dia lebih daripada range harga ni, maksudnya harga ni RM11 berapa, RM11 lebih RM11.57 maksimum. That's why saya buat indikator ni, dia mewakili ni. Okay. Saya cuba besar sikit lah. Okey ni. Dia calculate kat sini. Maksudnya dia luar daripada range ni. Kita tak boleh guna lah ni sebab dia lebih daripada harga dia. Jadi tapi konsep dia sama. Very strong dengan strong support. Sama juga. Maksudnya kalau kita nak beli apa-apa, kita kalau boleh, kita cari yang jauh daripada support yang terdekat ataupun jauh daripada resistance terdekat. Contohnya lah kan,
Okey, contohlah kalau kita nak beli dekat 177 buy contoh. Okey, berapa risiko dia? Risiko dia adalah lebih kurang 1 tick je, 176. Tapi reward dia besar. Maksudnya 176, 78, 79 hingga 83. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tick kita ada potensi untuk profit sebelum disampai ke net strong resistance. Itu konsep dia. Okey. Jadi kalau kita pula sebab FCPO ni two way, maksudnya sell. Jadi sell kita boleh, kalau boleh kita beli selepas dia break support. Maksudnya kalau kita nak beli pula bawah 176 ni lah konsep dia. Jadi kita beli kat sini. Maknanya kalau boleh elakkan kita beli dekat dengan support ataupun dekat resistance dekat. Kalau boleh jangan beli dekat 182. Contohlah kan. Jangan beli 182 sebab apa? Sebab dia possibility untuk dia break 183, dia melantun ke belakang semula, ke bawah semula besar. Jadi kalau boleh belilah selepas dia break resistance 183 ataupun kita beli, jangan sell dekat 177. Sell lah dekat 175 selepas dia break support. Faham tak konsep dia? Ada soalan tak? Ini berkenaan saham punya, saya nak bagi faham tentang penggunaan gancak ni lah, yang value ni. Ya, R ni maksudnya resistant, R ni resistant, red blue ni sama konsep dia ni, red blue ni. Ni red, ni blue. Ni S ni maksudnya support, support, red, blue. Faham tak? Ada soalan tak? Mudah ya? Okey, jadi kita boleh guna ni. Faham Cik Zul, faham Cik Zul. Jadi kita boleh guna, contohnya current price kita. Okey, sekarang kata current price berapa ni? 3892 kan? Bila 3892, jadi kita dekat resistance terdekat kita adalah 39. Support kita, strong support kita adalah 3810. Jadi kita boleh, masih ada basar lagi lah, lebih kurang berapa ni? Lebih kurang 18 lah, 18 tick sebelum sampai resistance 3910. Jadi kita kena hati-hati situlah. Okey, kalau nak buang benda ni, tak nak buang, kalau serabut lah, malah tengok ni, kita pergi je kat setting ni. Macam saya tunjuk sebelum ni. Kita off ni, antik je ni. Off, on off ni, dia akan hilang. Kalau nak ada balik, letak sini balik. Okey, itu untuk kegunaan gun calculator, gun support ni. Okey. Lepas tu ini Fibonacci lah yang biasa selalu Cik Sabi, Cik Din selalu explain tentang Fibonacci ni. Dia cuma sekarang beza dia, kita boleh guna je yang apa ni, yang dah ada dekat ni retracement ke extension ke boleh guna, tapi ini saya nak mudahkan aja lah untuk letak kat sini. Cara nak guna dia senang je. Pergi dekat setting ni. Okey. Pergi dekat mana? Kat sini. Kat sini. Okey, kita boleh pilih ni ya. Fibonacci type kita based on dia. Better kita ambil based on look back price ke belakang lah. Belakang. Lepas tu kita ambil candle. Lepas tu ni 40 candle ni maksudnya atas pilihan kita. Kita nak kira berapa candle. Contohnya 40 ke 100 ke. Kalau kita tulis 40, maksudnya dia akan kira 40 candle. Maksudnya antara range 40 candle tu dia akan cari yang mana high, swing low. Lepas tu dia akan tarik, dia akan keluar bentuk macam ni. Okay, macam baru ni ada check day, ada highlight. Kenapa different time frame, kosong duduk atas, ada kosong duduk bawah. Dia buatnya benda ni auto. Maksudnya sometimes bila kita time frame 30 minit, harga tu dia duduk, kalau macam ni tengok, harga tengah jatuh. Bila tengah jatuh, kita cari dia punya retracement ataupun support dia. That's why kosong duduk atas. Tapi kalau let's say benda ni duduk kat sini, contohnya harga tengah naik, kosong automatik dia akan bertukar bawah, kita nak cari extension, satu ke atas. Jadi macam kita tengok video yang saya share baru ni tu, kita biasanya macam apa ni, Adam Khoo tu advice, kita cuba fokus dekat golden ratio ni antara 3 angka ni lah, 382.5 dengan 618. Jadi kalau kita tak nak guna benda ni, cara dia mudah je, pergi dekat setting ni, pergi dekat Fibo ni, tukar je. Nanti tukar kepada warna putih. Lepas tu dia akan hilang. Okey, kalau kita nak ada semula, okey, kita letak balik, ambil Fibo ni, ambil warna apa lah, support kita ambil lah, support kita ambil warna merah, atas ni warna hijau lah, dia consider resistant. Okey, jadi kadang-kadang mata kita
kita nak tahu current price ni FIBO berapa. Okey, kita letak ni. Show FIBO level of current price. Lepas tu dia akan keluar lah. Nampak tak? Nampak warna oranye ni. Jadi kita automatik tahu current price kita ni 38.22 adalah dekat FIBO 0.28. Okey, ada soalan tak? Ya? Cik Zul, Ya saya. yang candle tu, Mhm. yang apa tu, yang 40 tu tadi kan. Okey. Mana yang lebih efektif, lagi banyak ke lagi kurang? Bagi saya makin besar lagi efektif kan. Ke ada macam mana Cik Sabi? Ada recommend tak? Mana? Masuk FIBO mana? FIBO yang utuh, Yang look back, FIBO ni kita nak cari range tu berapa candle elok nak cari dah swing high swing low Cik Sabi? Yang candle tu. Tengoklah jenis mana kita nak, yang wick kecil ke ataupun kita nak candle yang IB yang besar tu. Betul. Kalau nak range kecil kan kita ambil yang candle IB je lah. Okey, betul. Betul. Tu. Maksudnya kita tarik cara manually kan Cik Sabi kan? Tarik manually lah untuk satu candle besar tu, makna kita boleh tahulah apa range besar banyak mana range yang kita sanggup ni. Fine. Okay. Kalau minor wave tu mungkin dia besar sikit untuk cut loss dengan tu, TP pun besar jugalah. Tu je. Betul. Okey. Okey, Cik Faizal, boleh menjawab soalan tak? Okey. Boleh. Okey, alright. Okey, ini saya dah explain tentang gunanya Gantt chart dengan FIBO lah kan. Okey, yang ketiga tadi saya explain lebih kurang lah kan. Ini yang selalu kita guna dulu tanda love ni ya. Ni actually SAR. SAR ni maksudnya kalau kita cari dalam internet PSAR SAR indicator. SAR ni maksudnya parabolic, dipanggil parabolic SAR ni. Dari sini kalau siapa rajin boleh bacalah parabolic SAR ni dipanggil apa, support and resistance, support and reverse, stop and reverse, sorry. Parabolic SAR is SAR ni stand for stop and reverse. Okay, dia cara guna dia mudah aja. Cara guna dia kalau ada je SAR ataupun tanda love ni keluar, dia adalah untuk indicate bahawa permulaan uptrend lah. Kalau tanda menangis ni SAR yang untuk permulaan downtrend. Kalau kita tengok titik-titik dia ni, kalau dia menghampiri kepada candle ni, candlestick ni, ini smooth Akinci ya, yang warna merah ni nanti saya tunjuk. Okey, bila dia menghampiri, yang biru ni menghampiri kepada candlestick, dia maksudnya uptrend dah nak habis. Lepas tu kalau SAR yang kuning ni menghampiri candlestick, maksudnya downtrend dah nak habis, dia akan continue by parabolic besar yang uptrend pula. Begitulah konsep dia. Okay, sejak saya off. Cara off dia kalau tak nak guna, dia kita pergi dekat style, pergi dekat SAR ni, kita buang ni. SAR, buy, sell. Lepas tu apa-apa kita klik ni set default. Dia akan hilang lah. Okey. Ini ni tanda garisan ni, garisan comel warna hitam ni. Warna hitam comel ni. Sekejap kita buat backtest lah. Ini saya nak explain tentang indikator ni. Okey, yang apa ni? Yang garisan comel ni boleh tukar lah warna. Comel ni tak ada apa pun. Comel ni actually EMA 20 je. Tak ada rahsia pun. EMA 20. Okey. Boleh nak buang, boleh buang. Lepas tu yang ni adalah smooth Akinci. Ni HA ni. Dia lain dengan Akinci yang default tu. Akinci default ni atas ni ya. Sorry ni. Ni sorry ni yang default. Nampak tak? Kalau saya tekan Akinci ni, sekejap. Okey. Okey, ini Akinci default. Dia dekat sini, kat bawah ni. Ini yang indikator Akinci ni, saya cuba tengok saya buang. Akinci ni nampak. Dia lain. Maksudnya jangan salah faham. Kalau HA tu bukan Akinci yang default, yang standard tu. Dia adalah Akinci smooth Akinci. Okey, yang ni HA. Cara guna dia kena kita pilih dengan candlestick. Okey, boleh cara guna dia kita cuba cari
Ya, saya buang yang ni dulu. Saya buang yang petang tadi yang RSI ni. Saya buang dulu RSI, buang dulu RSI. Okey. Cara guna mudah aja. Cara guna dia kita kalau boleh nak guna dia, kita guna apabila candlestick ni, bawah ni candlestick ya. Candlestick ni dia cross ataupun overlap dengan Akin Hashi. Contoh di tengah downtrend merah, lepas tu dia makin kecil dia punya body Akin Hashi tu, lepas tu dia overlap. Kita boleh try looking untuk buy lah macam ni. Kalau uptrend sama juga, uptrend dia dah nak habis, Akin Hashi dah nak habis, lepas dia makin kecil body dia, lepas tu dia overlap dengan candlestick. Kita boleh get ready untuk sell. Bukan gitu lah. Boleh back test lah, tengok macam ni. Okay. Lepas tu yang ketiga, yang ni HH ni high, lower low, lower high, lower low, lower high. Right, ini untuk apa ni, market structure je. Okay. Lepas tu yang terbaru ni tadi saya tutup yang ni ya, cash ya. Ya, cash ni saya tutup dulu. Saya nak bagi tunjuk ni. Okay. Yang ni tak ada apa pun. Yang ni saya nak tunjuk macam ni. Tengok saya tunjuk RSI. Contohnya saya masuk RSI. Sebab setengah dia member kita, dia limit ke tak, yang tak ambil pro tu dia limit kepada apa ni, candlestick ni apa ni, indikator je 3 je. Okay, kalau tak nak guna RSI ni boleh boleh tak payah guna, tapi tengok cara guna dia untuk bar tadi. Okay, for example kita ambil RSI lebih daripada warna ni boleh setting sendiri ya, ikut kesesuaian mata lah. RSI bila RSI lebih besar daripada 70 atau overbought, dia akan tukar warna bar atau tukar warna kuning. Kalau RSI oversold kurang daripada 30, tukar warna fuchsia. Kalau range dia maksudnya dia atas daripada besar daripada 50 tapi kurang dari 70, dia tukar warna hitam. Ini satu lagi, kalau dia range antara 30 hingga 50, tukar warna ni lah. Okey, kita tengok apa jadi ya. Okey, ini saya nak tunjuk maksudnya warna ni boleh setting sendiri. Okey, jadi cuba tengok Okey, kalau tadi kita tengok, nampak tak? Yang ni range dia kita nampak di warna fuchsia tadi. Kita tengok RSI dia adalah benda apa dah ingat. Kurang daripada 30, nampak tak? Kurang 30. Maksudnya ni 30 tau. Ni garisan RSI 30, ni 70. Bila 30, bawah 30, nampak bar tu bertukar kepada color fuchsia. Boleh tukar warna sendirilah. Okey. Lepas tu Maksudnya 30 dia kadang oversold lah. betul itu. Tapi saya galakkan tak kisah, tapi sebab tu saya penting masing-masing buat back test guna indikator ni tu, guna setting ataupun mana yang sesuai lah. Macam saya tadi buat back test weekend baru ni, saya cuba main dekat ni je, antara range line 50 ni, 50 ke atas dengan 50 ke bawah. Sebab saya nampak situ kita boleh tengok momentum sell dengan buy. Boleh cuba tengok nanti kita dua je, on dua je. Betul. Yang ni maksudnya mungkin yang kurang daripada 30 ni kita off, dengan atas daripada 70 kita off. Okey. Ya. Tak apa, nanti kita tengok. Nanti kita tengok back test. Kita nak terang satu lah. Itu bahagian bar bertukar ni lah. Dia walaupun color bar ni, tapi kita tahu candlestick tu kita red ataupun green, kita tengok dia punya line tepi dia, nampak ni. Walaupun dia hijau, maknanya line tepi dia adalah hijau, tapi kalau tengah merah, nampak tak garisan tepi dia adalah warna merah lah. Boleh Okey. Lepas tu yang ni pula, masuk yang ni RSI tanda helang ni sebenarnya dia divergent. Contohnya divergent saya tunjuk Okey, divergent ni kita boleh pilih tau. Kita boleh pilih, kita ambil kat sini input. Okey, banyak sikit lah. Kita boleh pilih. Kita nak apa? Divergent RSI ke, MACD ke, volume ke, OBV ke apa. Contohlah kita ambil MACD. Okey, MACD. Okey. MACD saya ambil satu garisan uptrend. Sebab sebenarnya kalau kita baca banyak sebenarnya dalam YouTube, dekat internet je, type je MACD ke divergent, RSI divergent. Actually konsep dia apa yang saya faham lah. RSI ataupun MACD ni dia follow the price.
Okey, kalau satu sebaliknya tiba-tiba dia tak follow price tu, masa tu dia panggil divergent lah. Jangan sorry. Okey, contoh saya ambil satu ni ya. Kita ambil ya. Okey, sekarang kita ambil yang ni. Kita ambil kat mana dia ada ni ya, kat garisan ni. Sini, sini ke sini contohlah kan. Kita ambil sini. Okey. Lepas tu kita ambil puncak-puncak, kena ambil selari lah, jangan taklah. Kalau kat sini, sini, dia puncak di sini. Sekejap saya. Okey, sini. Puncak sama. Di sini. Ke sini. Okey. Okey, nampak tak? Ni consider divergent lah. Maksudnya MACD ataupun Pro3 ni actually MACD. MACD ke atas tapi price ke bawah. Nampak? Ni panggil divergent. Boleh standby lah bila ada tanda helang ni. Kalau bear tu maksudnya bearish lah. Ni maksudnya bullish divergent. Tanda helang ni. Okay, ya. Kalau saya tukar pula kepada RSI. Okay. RSI pula. Okay, kebetulan tempat sama dengan RSI. RSI pun point sama. Ambil sini. Pergi ke sini. Nampak tak? Faham tak? Maksudnya tak nak letak RSI ke MACD boleh je. Ini actually nak memudahkan kita je. Masa kadang kita tengah tiba-tiba pak dia ada keluar. Kita pula pasal apa logo ni keluar. At least kita tahulah sebab apa reason basis dia keluar lah. Boleh Ada soalan tak? Nanti kita buat backtest sama-sama. Boleh? Kita cari bear pula. Okay. Contoh ni bear kat sini ya. Bear tak banyak mana pun bear ni. Bear ni kecil-kecil je. Itulah konsep dia. Tak ada apa pun. Konsep dia macam ni. Okay. Saya tutup RSI. RSI. Ya, kalau tu kita buat backtest, kita replay ke belakang, lepas tu kita akan tanya, ini nak buy ke sell ke boleh? Ke ada apa nak tanya lagi? Tak ada. Okey, IB tu rasanya semua dah faham kot? Hello? Faham dah saya IB. Dia ada faham tak tahulah. Okey ya. Okey, sekarang kita tengok ni. Saya cuba off dulu lah gancak ni ya. Kita nak back test tu je lah. Okey, kita ambil. Okey, kita ambil ni. Satu. Ya, kita masa kita backtest jangan buka tu lah. Jangan buka trading view masing-masing. Kita nak sama-sama apa ni? Ke belakang. Biarlah belakang berapa bulan. Tahan. Okay, sekarang kita cuba fokus dekat ni lah. Dekat RSI ni tak ada. Kita ambil. Kita buang ni. Kita ambil dengan 50-50 ni lah. Okay, sidebar ni mana? Okay, default. Ya, kita ke belakang pukul 12. Okay, kita cuba bermain dengan replay lah. Replay ni actually boleh, masa-masa boleh guna backtest lah kan. Okay. Saya akan, cara dia kita sajalah, kita praktis lah. Cuba tengok lah, okay. Satu, kita cuba apply yang saya cerita tadi. Kita boleh apply antara Fibonacci ni. Lepas tu tengok HA ni. Yang C ni, sekali candle, sekali semua tak. Okay, yang saya replay forward one by one lah. Kita tengok 5-6 minit. Okay, yang sekarang kita tunggu ni berapa? Market 10.30. Kita baru start 10.30. Okay, ni 10.30. Serut. Okay.
Tengok dulu. Tengok 0.1 ni adalah Fibo pada harga ni 45. Kita guna time frame 15 minit ya. Okey. Kalau keadaan macam ni macam mana? Berani saya. Tak tahulah. Kalau katalah kita try sell lah. Kalau try sell, kalau tengok macam ni. Tak match lah sell dia. Kalau kita nak sell bawa one tick below low ni kan. Tak apa. Okey, cuba fokus dekat ni ya, 382 dengan 618 ni. Tengok. Nampak dia ni kosong sebab harga sini. Ni nampak. Sekarang harga 38 tau. 38 sedangkan Fibonacci dia 382. Okey, lepas tu dekat Pro 3 ni dia ada momentum MACD dia kat arah B, volume ni. Okey. Agak-agak boleh tak kalau kita sekarang 382, harga dia 4622. Agak-agak boleh tak kalau kita Q satu tick above 4623 ataupun 4624. Buy. Boleh tak agaknya? Ada berani tak? Momentum tu ada je tu. Sebab ni kalau kita tengok high kat sini adalah 4620, 3822, 4622 juga. Kalau katalah kita ambil 462324. Okey. Kenyang dah. Oh, okey. Maksudnya daripada sini 38 tadi kita masuk 46 apa ni? 4624 lah. 4223 lah. 4623 sampai sini lebih kurang 135 tik lah. Okey tak? Wow. Tapi kita tengoklah ini pukul berapa lah. Kalau ni pukul 12.45 lah. Opening lah kan. Opening sini. Okey, dua sini. Ni 2.30 lah. 2.30 dia buka sini. Macam saya beritahu tadi lah. Kalau buat back test, cuba tengok macam ni lah. Dekat My Fibo 382, 618 ni. Lepas tu tengok ni kalau bila garisan MACD. Garisan merah ni MACD. Warna orange ni adalah dia panggil apa? Signal line Signal line dia. Kalau garisan MACD dia panggil above lah. Above garisan warna orange ni. Boleh tengok momentum dia tu lah. Tak apa, kita replay lagi ya. Kita tunggu pula. Okey. Tengok ada peluang apa tak. Okey, sekarang dia dah break 618. Fibo dia 64. Macam mana? Out dulu. Nak buy ke, nak tunggu ke, nak cari entry ke macam mana? Berani lah kalau nak buy. You break dah 618 tu. Out dulu. Kalau buy, out dulu. Apa kat Andy? Kalau buy, out dulu. Biar tu lah. Tak apa, kita tengok lah. Okay, kalau tu katalah kita ambil lah. Sebab kalau dia nak ambil ni, satu cuba, masa ni lah kita cuba main dengan kita punya tadi. Candlestick, okay, kita tengok macam saya cerita tadi. Sekarang, 618 tadi adalah, 618 masuk ni lah Fibo lah. 4716 tau. Lepas tu, strong resistance dia, very strong lah, red 4740. Maksudnya lebih kurang 24 kan. Lebih kurang 24 tik je sebelum sampai sini. Kalau nak beli biar make sure break 4740 lah, baru sedap sikit lah. Tak apa, kita replay je saja belajar. Sekarang berapa? 4749. Okey, dia dah break.
Dia break tak kuat mana, dia ke bawah semula. Okey, dia nak turun ke bawah semula, tanda S ni 61 618. Saya jauh sikit lah. Nampak ni. Okey. Okay, sekarang dia macam dia turun ke bawah. Lepas tu Akhir ni still ada momentum lagi lah untuk naik lah uptrend kan. Tapi cuba perhati dekat 618. Jadi kita boleh gini, kalau dia tak tukar, kita boleh dia actually kalau kita buat reverse, dia bertukar dua ni je, 38 naik atas, 618 duduk bawah ni. 23 naik sini, kalau kosong kat atas ni. Cuba tengok, kita boleh kalau kita nak manual reverse, kita pergi kat sini. Reverse Fibonacci, cuba tengok pertukaran dia. Dia main ni 1 2 ni akan bertukar. Kalau saya buat klik reverse ni, tengok. Nampak tak? Dia bertukar. Nampak. Kalau kosong, masuk sekarang kita boleh tengok harga nak turun. Jadi kita nak cari retracement ataupun support lah kan. Okey, cuba kita tengok. Cuba kita tengok. Okey, jadi sekarang tengok dia berjaya break tak 382. Maksudnya kalau nak sell, maybe kita tunggu bawah ni kot, 4670 kot bawah ni. Cuba tengok. Berjaya tak? 4670 tak berjaya. Okey. Tak berjaya, dia naik balik. Okey. Okey, sekarang nampak dah ada overlap lah yang saya cerita tadi. Tapi ni buy lah, ada buy. Sekarang harga kita 4737. Kita ada macam mana, nak buy ke nak sell ke, nak tengok macam mana? Cik Zul tadi Cik Zul reverse lah. Ni Cik Zul dia auto sendiri kan? Dia atur sendiri lah. Okey. Cuba tengok nanti mungkin. Okey Okey, 4740 nampak lah. 473 lebih kurang 3 tick lagi. Daripada song resistant. Macam mana? Bagi apa pendapat nak buy ke nak sell ni? Kita sama-sama lah ni. Kita Bye. buy. Boleh Okey, katalah kita letaklah buy atas 4740. Kita ambil 4741 lah. Boleh Kita try je 4741 tu Q. Ke buy on breakout lah. Buy on breakout 4741. Agak-agak boleh tak? Bagi. Yes. Ya, betul. Dah. Boleh kau. Kan? Kenyang dah tu. Cik Zaludin. Okay, ada siapa lagi nak share tu? Okey tu yang ni. Ni takat ni. Kita nak replay lagi. Cik Sabri, siapa lagi nak share? Siapa dia? Kiat. Cik Zul, maknanya time frame 15 ni kalau time frame kecil lagi macam tak sempat lah tak? Ya, Laju betul. sikit lah. Betul jadi sebelum ni saya guna saya biasa guna 135 kan. Biasa tengok 35. Tapi tak tahu lately lah bagi saya dah bila kita kadang-kadang bukan full time lah depan laptop kan. Kadang-kadang itulah lepas tu jadi bila saya guna 15 ni nampak macam selesa sikit lah bagi saya lah. Selesa sikit tapi bila dia kena tengok pada backtest ni pun macam yalah sedap. kita boleh main-main dengan indikator kan. Betul tapi betul. Gini yang saya perhati back test lah sebelum ni katalah sekarang lah contohnya kita ambil candle pada pukul 3 3 suku ni kan. Okey, 3 suku ni kita nampakkan high dia lebih kurang berapa ni? High dia 4740 kan. Okey. Jadi sekarang masa ni kita memang kita tunggu nak buy on breakout ataupun kita pergi smallest time frame. Maksudnya time frame 1 minit kan. Okey, jadi at least kita ada benchmark dah nak break 4740 tadi, tengok time frame 1 minit tu beberapa kali dia berjaya tak dia tu close atas 4740 tadi tu.
Maksudnya untuk dia complete 15 minit ni kan dia kena ada beberapa kali time frame 1 minit kan. Untuk 15 confirmation kali lah 1 minit. Ada lah masa tak dapat Kalau 5 minit ada 3 maksudnya. kali. Macam yang ni tengok dia tak berjaya break lagi lah, tak berjaya. Okey, lepas dia break macam contoh dia break sini, tapi yang ni kita tahulah. Untuk confirmation mungkin ada cara lain, orang lain boleh share lah. Satu kita boleh tengok ni momentum warna biru ni lah. Okey. Kita pun kurang cemas sikit kalau main time frame besar ni dapat tak? Betul. Rasa ada lagi kawan kita yang main time frame 30, macam 30 kalau kita nak tunggu IB time frame 30 memang sedap. Masa kali break memang meriah dia punya profit. Loss pun meriah. Jangan beritahu profit saja, loss pun meriah. Tapi kalau untuk time frame besar kita boleh tahu dah Fibo Fibo 50, 0.5, 0.382 dengan 0.18 tu candle dekat mana. Jadi bila kita tahulah kalau candle duduk bawah pada 0.5 maknanya dia lebih pada sell lah. Betul. Untuk time frame besar lah, time frame kecil ni payahlah 5 minit ke 1 minit tu jadi biasanya susah sikit kita nak itu Fibo lah sebab dia cepat sangat. Betul. Betul. Dia sama enggak macam IB lah, inside bar tu kan pagi-pagi kan selalu saya share chart kan. Cara dia mudah je, maksudnya pagi-pagi tu katalah pergi kat time frame, cari daripada time frame daily sehingga setengah jam. Maksudnya bila tanda kan kita boleh guna macam ni. Contohlah kita jumpa satu AB. Okey, kita pun letak je mana-mana sini. Contohlah kita tak sini katakan, tak sini. Okey, gitulah kali lah. Okey, lepas tu kita ambil katalah sini IB contoh. IB sini kita buat gini dulu. Okey, katalah ni IB, jadi kita ambil, nampak sini high berapa? High dia adalah 4821. Kita pun tulis 4821. Lepas tu low dia 4710. 4710 kan? Okey. 4710. Jadi kita ada satu IB. Okey. Kita tarik dia kat sini lah contoh. Okey, katalah ni kita jumpa kat time frame daily. Lepas tu kita pergi kat time frame 4 jam. Tiba-tiba ada lagi, kan? Bila ada lagi lain-lain pula. Kita buat tanda lagi tapi kita buat different background. Different background box ni lah. Faham tak? Jadi kita nampak. Jadi sebenarnya kalau kita tengok jadi kita tahu dah range kita punya playground ni lah, area ni, border ni. Jadi kalau nak dekat-dekat nak break IB yang time frame besar, 1 hari ke 4 jam, memang tunggu duit raya lah macam tu. Tunggu duit raya, orang semangat tunggu. Tapi itulah ada pro and con lah IB ni, ada kelebihan masing-masing. Tapi gitulah, boleh get ready lah sebenarnya. Okay, kita proceed sikit. Okey, sekarang dia tengah sekarang dia naik 786. Sekarang dia nak macam kat arah downtrend. Bila kita tahu sekali kalau dekat macam downtrend, kita kalau tak bertukar auto, lambat bertukar auto, kita boleh set lalu kat 86, tengah turun, sini akan jadi 236, sini akan jadi 382, 50, stay maintain. Ini akan jadi 618 dengan 78. So yang 0.786 tu 4843 tu kalau dia tak break atas tu biasanya dia akan turun lah. Baik. 0.786 4843 tu. Kalau candle tak break ataupun tak keluar atas 786 tu mana biasanya dia akan turun. Biasanya lah. Betul. Maksudnya selain daripada 618 kita boleh guna lagi 786 punya ni kan. Ya betul. Betul. 786 dengan selagi 886. 886 kita boleh add rasanya sekejap Kita boleh add kat sini. Ni 886 betul. Okey. Mana perhati dalam range tu lah, kalau dia tak break atas tu mana dia boleh turun balik.
Oh, maksudnya kalau dia tak break 886 dia memang pergi ke bawah gitu Abi. Dia ke bawah lah. Okey. Bagus. Terima kasih Abi. Ada soalan boleh tanya Cik Sabi, ada lah ni, ambil peluang ni. Cik Sabi bukan selalu ada ni. Bawa balik daripada ni Ipoh Biasa Cik Din banyak tanya kalau Cik Sabi ada ni. Cik Din ada ke tak? Ya, tak ada. Ada tu NMZ Cik Din tu. Ya. Tapi ya, senyaknya tu. Dia tengah tulis. Ada dah. Okey, ada apa lagi nak tanya? Gitulah cara backtest ni macam saya beritahu. Selain daripada guna sini, kita boleh pergi dengan function ni. Go to ni, kalau kita buat go to ni, kita boleh pilih ke belakang. Kita masuk je tarikh bila kita nak backtest. Lepas tu klik play ni. Play ni jangan tekan play button ni. Dia akan play atau automatic. Kita boleh play one by one. Jadi, macam saya buat tadi, play satu, kita boleh agak kat sini, kita buat decision nak buy ke nak sell. Jadi, seolah-olah benda tu live tapi replay lah. Yang go to ni kat mana ni? Ni ke bawah ni. Bawah. Okey. Okey. Kita pilih atas dia belakang. Okey, ada pengajian tengok dia. Okey, sekarang dia dah nak cuba break 618 ya. 618 ataupun sebab dia ke bawah ni dia akan jadi berapa 382 kita. Okey ya. Cuba lah let's say kata cuba share dekat bawah ni 4762, ni 4740 support dia, strong support dia 6740 ni. Gan punya tu. Jadi kalau kita nak queue cuba queue bawah ni kot, tapi sebab ni dekat sangat ni 67. Kita queue cuba 4741 lah. 4739 ke 38 tak break lagi. Okey, break dah. Break dah. Ni pagi je tu 2:30. Habis dah. Dia boleh tu. Okey. Mudah sikit ni. Dia apa-apa ni sebab kalau kita kena faham lah apa-apa indikator semua ni dia calculate based on previous price lah. Tapi the best adalah naked chart lah dengan ni. Tapi ini untuk membantu kita je. Cik Zul. Ya, saya Cik Talik. Dia kalau yang singkang sawit Pro 3 tu, dia dah keluar S tu. Okey. Masa dia keluar S tu, kita nak tunggu berapa candle baru terus jual ataupun bila S keluar kita pun tengok candle tu turun kita terus jual lah. Oh, maksudnya nak entry position ke macam mana? Masa katalah kita masuk masa B. Okay. Masa B tu kan. B. Lepas tu, ni B. Lepas tu bila S keluar tu kita nak confirm keluar tu macam mana? Kadang-kadang dia naik balik. Betul. Dia macam ni Cik Talik. Macam saya selalu galakkan pada member kan. Galakkan member. Bila kita kata Cik Talik feel buy kan. Ya. Yeah. Okey, katalah buy dekat sini lah. Katalah buy one tick above ni, one tick above high ni 4741. Bila buy. Lepas tu letak stop loss lah. Kata stop loss dekat one tick below candle ni contohlah. Apa? Jadi atas keselesaan Cik Talik punya tu lah nak anjak bila stop loss tu. Sebab style saya anjak stop loss, saya tak letak profit ataupun tu. Jadi kita bimbang dia U-turn mengejut. Oh, maksudnya kita guna stop loss sebagai TP lah. Ya, betul. Maksud kita buat trailing stop loss macam kita selalu bincang tu Cik Talik. Ya. Kita bila harga naik contohnya macam saya kedekut sikit 4 tick naik 4 tick ataupun 150 saya dah anjak dah lock 100 naik lagi saya lock 100 kadang-kadang tu jadi untung sikit je lah. Oh. Ada atau orang ada setengah macam baru ni K2000 lebih tu sebab saya tinggal saya dah lock dah 100 saya pergi kat lain ada urusan kerja. Lepas tu balik kalau depan mata saya tak dapat 2000. Oh. Gitulah cerita dah. Bukan kali kita run the profit bukan run kita trading dengan run follow the trend dengan profit secure profit lah.
Ya, macam Cik kalau- Sabri macam mana Cik Sabri punya advice kalau untuk buat letak stop loss tu? Boleh juga buat stop loss, tapi boleh buat dua lah. Nak stop loss satu, patut kita tengok atas platform lah. Kita boleh buat profit berapa, contohnya 40 kita target. Tapi bahaya jugalah, mana tengok pada ni lah, senang kita anjak-anjak je lah. Anjak-anjak pun biasanya 3 candle ke depan lah. Bila candle 3 candle tu dah siap, baru kita buat pre-event dulu. Lepas tu bila candle yang keempat tu baru kita anjak untuk tu lah. Sebab takut dia riba balik. Maksudnya contohlah kita beli kat sini, contoh kat dia Cik Talib . Okey, kita beli kat sini macam base pada Cik Sabri beritahu 3 candle, jadi 1, 2, 3 lah close sini lah. Jadi tadi stop loss kita kat bawah ni, contoh bawah ni kat sini lah contoh lah. Bawah maksudnya. Okey. Katalah kita bawa kat sini contoh. Ataupun kat sini lah. Okey, jadi bila harga ni naik sampai kat sini dah. Betul? Ya. Ya. Okey, kita naik sampai kat sini dah. Jadi buat ni baru kita anjak kepada break even. Break even dulu. Stop loss kita duduk dekat entry kita tadi. Lebih kurang lah. Betul. 1 ke 2 tick atas ikutlah. 1 ikut. Okey, sini. Sorry. Situ. Maksudnya kalau bila dia naik lagi kan. Naik ke ada rezeki kita naik ke atas sini ke, sini ke. Barulah kita dah anjak lah secukup rasa lah. Cukup rasa close kau boleh. Kita lah semua. Boleh ya? Faham? Faham je Zul. Alright, terima kasih. Okay, ada soalan lagi tak? Dah Cik Sabri jadi CQG? Jadi setting dah siap dah. Siap setting apa semua dah. Ada dia lepas ni promote CQG pula lah. Cik Zul CQG apa ni? Tapi itulah, tak apalah, full margin. Duit banyak kan. Tak apa dia CQG ni dia kita boleh tengok yang banyak level tu jadi senang sikit lah. Yang lain tak nampak tu kita nampak dah. Saya itu tanya yang dia ada satu apa yang ada dia yang atas bawah tu boleh masuk sekali tu yang dia training. Ya boleh atas bawah semua itu kita itulah senang. Apa pakai yang biasa dulu lah. Nanti okey tu boleh lah. Cik Sabri, CQG ni dia punya yuran dia lain dah? Yuran dia lain. Dia tengok atas broker lah. Dia tak sama atas broker tu. Dia lain tapi kalau kita trade banyak, boleh waiver juga tu kan. Dia free lah. Mana kalau trade dalam sebulan untuk CQG tu dalam 100 lot. Mana dalam 50 entry lah. Kalau untuk yang QST dalam 20 lot. QST lain pula. Lain pula. Apa beza QST dengan tu? Tak sama tak sama. QST CQG lain. QST CIMB ke apa? RHB? Dia RHB ada, CIMB ada banyak juga. Okey. Cuma yang dua tu dia lebih cepat lah kita nak entry, nak close, nak apa tu lagi cepat lah saya nak masuk nilai apa semua sekali tekan je. Jadi cepat lah bila kita nak entry tu tak tertinggal lah bila kita nampak ni. Kalau setengah untuk yang platform biasa tu kena masuk dulu apa semua baru ni. Jadi lambat sikit lah. Beza dia. Ada lagi lah yang lain. Macam buy market, sell market ke Cik Sabri?
Tak ada, ya lebih kurang buy market, sell market. Ada lagi benda-benda lain yang kita boleh buat dalam masa yang cepat lah. Kalau yang biasanya contohnya stock limit apa semua, sekali kita tekan je, mana tak perlu nak masuk nilai-nilai apa tu lah. Dia ada dari situ, kita tekan dengan harga tu memang dia akan pergilah kat mana kita nak. Lepas tu kita boleh anjak-anjak lah, tarik je ke atas ke bawah ke, gitu je. Lagi mudah je lah. Dia benda berbeza lah QST dengan CQG. Beza banyak jugalah beza dia tu. Biasa berapa? Hello? Cik dia berapa tu Cik Sabri? Berapa yuran dia? Kau masuk apa? Yuran dia. Yuran dia tu Yuran. balik kalau untuk QST RM68. Kalau untuk CQG tu dalam 120. Dolar. Ringgit. Per entry. Tak ada, per month. Dia 120 tu per per month. entry. Per month. Per month fee dia. Maknanya kalau kita trade tak sampai 100 lot lah. Dia charge lah banyak tu. Kalau tak 100 lot mana dia charge lah, dia tolak lah daripada akaun kita tu. 120. Tu je, tak banyak. Boleh lah kalau nak try. Kalau kita tak nak, kita boleh stop. Apa? Cik Sabri boleh share ke dia punya skrin? Tak telah tengok. Skrin untuk ni. Dia ada hot demo dulu kan. QST dulu. QST ke? Tak demo. Ada demo QST ke CQG ada demo. CQG. Warna merah Cik Sabri. QST lah. Mana keyword recommended lah untuk newbie ni. QST boleh lah. Tapi ada nak share screen ni? Nak buka ni nak tunjuk untuk yang QST. Dia malam tak ada dah kot. Harga dia ni. Market close ke? Besok malam ada. Kalau pakai Philip pun boleh pakai QST jugalah. Maksudnya Cik Sabri. Kau lagu mana? Philip ada juga rasanya untuk QST dengan CQG. Dia konsep gini, CQG ke QST. QST satu gear. Dia tak ada masalah. Dia bukan stand alone security. Dia macam platform kita boleh apa-apa trade kita kena guna security tu. Ya tu. Dia untuk memudahkan kita je. Untuk memudah ni je sebenarnya dia tak Kalau Philip ni Nova, kalau QST tu kena login line pula ke?
Kiat boleh explain Kiat? Kiat guna CQG. Kiat? Hello Kiat? Boleh? Boleh? Kiat boleh explain a little bit tak kepada member regarding CQG? Oh, boleh. Boleh. Uh, Untuk banyak tu. Banyak. Saya pun mula guna sahajalah, tapi tak itu semua function saya rasa saya kena belajar juga. Tapi memang baguslah. Saya boleh share screen tak? Boleh Kiat, boleh. Okey, nak try share. Boleh. Saya try share. Tapi hari ini tak ada market lah. Kita just tak ada tengok market. sajalah. Jadi Saya pun baru tak guna semua function lah, tapi saya tahu memang bagus lah. ya. Okay. Ni ada nampak tak ni? Yang ni. Tak ada Ya. Boleh nampak. Boleh nampak sekarang. Nampak nampak. Boleh. Okey, nampak? ni contoh apa untuk ini semua tengok macam canggih lah, tapi saya just guna dua simbol inilah. Satu untuk soya bean. Okey, satu untuk current contract lah. So dia by default kan semua akan tunjuk current contract. Ya. So kita dapat kelebihan ini ada apa tu? Indicative open price kalau ada market kan. Ya. Setengah jam before market open, dia boleh tunjuk indicative open price lah berdasarkan price ladder. Kalau ada orang beli jual, kita boleh nampak. So macam untuk Q, kita boleh nampak berapa orang sell, berapa orang belilah. Tapi tak ada total. 10 level lah. Mana biasanya kalau untuk yang biasanya 5 level je. Dia 10 level. Betul. So tak ada total lah. So kalau ada total memang bagus lah. Okay. Lepas tu kalau nak beli, just ada banyak apa tu? Banyak belilah. Let's say you nak beli kan, dia ada limit, market, stop limit dengan stop lah. Okay. So stop ini stop lah, buy stop lah. Kalau market price, kalau limit price, stop limit saya tak pernah guna. Stop limit based pada kadang-kadang untuk dalam ni dia guna current price lah, makna dia bila tu kita nak entry dia akan keluar dia akan fill pada harga open nanti. Dia beza sikit dengan yang biasa tu. Stop limit lah. Stop limit. Ini untuk ada keadaan kita boleh guna stop limit tak yang boleh kita advantage? Boleh. Boleh. Bila? Mana contohnya sekarang ni price yang price sekarang ni berapa? Tiga berapa? Yang price sekarang ni 3900. 3900. Sekarang mungkin lah. Sini ya. Contoh 3899. Mana kalau contoh sini, kalau ni untuk guna stock limit
mana bawah dia ni lah, mana kita ni. Sell stock limit. Sell stock limit. Sini. Okey. Okay. Mana kalau atas bawah daripada ni, mana kita guna buy stock limit. Macam tu. Okey. So saya rasa kan kalau you boleh guna macam ni hot untuk apa tu? Order pun boleh, slide order pun boleh. So ini dua saya jarang guna lah. Saya biasanya guna stop. Lepas tu ada banyak lah GTC, GTD saya tahulah GTC. GTC untuk yang ni lah. Good to cancel. Cancel daily apa tu? Untuk ni. Yang ni untuk kita order bagi apa? Untuk yang TP ataupun untuk yang stop loss. Okay? Betul. GTC dia tak ada cancel you punya order lah. Ya. GTD lepas apa tu? Hari itu sudah habis dia akan cancel kan? Ya. Lepas tu ini saya pun tak tahulah GTD, FAK, FOK banyak order tu. Kena tengok balik lah dia ada dia ada banyak kelebihan jugalah untuk kita guna sekali satu keadaan, mana kita guna bracket ke ataupun harga mana yang pergi dulu mana dia akan lepas tu ini quantity boleh beli berapa quantity lah, tapi biasanya kita model sikit saya beli satu sajalah normally lah. Ni kita setting lah. Kita setting untuk yang ni mana automatic lah. So price kita boleh ubah lah bila you queue limit atau stop, you boleh key in you punya price sini. Lepas tu sini saya tak pernah park lah, tapi park mungkin you boleh you boleh masuk you punya order dalam apa tu timing. Kalau let's say you nak tunggu pukul 11 kan, kalau nak masuk order dekat pukul 11 then you boleh guna park lah. Tapi saya jarang guna jugalah. Ini macam you boleh key in order 10.30 tapi 11 dia akan masuk. Yang ini park order lah. Lepas tu TSTP trailing stop lah. Trailing stop saya pun jarang guna because saya ubah stop loss manual secara manual lah. TSTP adalah trailing order tapi saya tak pernah guna. Lepas tu yang paling bagus kan bracket order. Yang ini kalau you tengok sini bracket mode, you boleh tengok ada setting kan. Kalau ini macam 3 order dalam satu lah. Because kalau you beli limit atau stop order, you boleh pilih TP dengan SL. Okay. So ada 3 cara untuk pilih. Sebenarnya ada dua cara sahajalah yang paling kerap saya guna, by ticks, okay, atau by price. Kalau you tengok by price, you akan key in FCPO punya price lah yang you nak TP atau SL. Tapi kalau you guna tick, you akan kira berapa tick you nak, berapa point you nak take profit, berapa point you nak stop loss lah. Biasanya you punya take profit you normally guna limit order, stop loss you biasanya bubur stop order lah. Tapi kalau ada slippage kan, you akan kena juga, because kalau you guna stop loss, you tak ada apa tu? You tak ada bubur point. So stop loss kalau dia macam dia junam bawah kan, dia akan ambil slip itu range 20 point. 20 point. Sorry. Kalau stop loss tu STP tu kalau you tukar pada limit lebih secure kan?
Tak ada. Tak ada. Dia Oh, tak ada. stop limit kot. Stop limit. Tapi saya pun tak tahu, tak pernah guna stop limit lah. Ah, Okey. so saya juga bagi tahu apa tu siapa tu yang perempuan Cina tu, saya Regina. lupa nama. Regina. Regina. Regina, ada training tak untuk CQG, because banyak function yang kita tak tahu tau. Tapi memang dia canggih tapi jarang guna. Banyak yang tak Ah, banyak kita tak ah, explore lagi lah. banyak tak explore lagi. So yalah, yang ini pun, yang kalau you nak bubuh order, pastikan ini orange. So you punya stop limit dengan TP akan masuk dalam satu order lah. Kalau you tak klik ini order, dia akan masuk secara satu order sahaja. So kalau you buy limit at 3850, dia akan buy limit sahajalah. Dia tak akan ada TP dengan stop loss, kecuali kalau you klik. Kalau biasanya kalau you punya TP dengan stop loss, dia akan show sini lah. Tapi kalau you nak ubah pun, you boleh pilih option sini, atau you boleh pergi custom lah. So yang TP dengan stop loss yang kerap you guna, you akan nampak sini lah. You boleh pilih lah. Okey jugalah. Saya rasa ini memang akan selamat orang lah kalau stop loss, especially stop loss kan. Ya. Lepas tu ada chart lah sini. Boleh tengok chart. Tapi chart saya pun jarang guna, because kita semua guna TradingView punya chart kan. So saya pun tak. Kita guna hot je lah. Untuk yang hot untuk entry je. Untuk yang chart tu biasa kita guna TradingView lah. So saya juga percaya kan, kalau you guna hot, you kalau bubuh entry, you boleh tarik you punya stop loss dengan take profit. Betul. Guna guna ladder inilah. Ladder. Tapi saya pun tak pernah, tak banyak kali buat lah, because memang so lepas tu you boleh tengok you punya account, you punya position. Kalau let's say you punya position ada active, you boleh tengok you punya running profit dengan loss lah. Order working, order fill, position. So order working adalah you punya order yang belum lagi fill lah. Kalau let's say you bubuh satu buy limit, you punya buy limit sudah ada position, tapi you ada juga take profit dengan stop loss order, dia akan show dekat sini lah, orders working lah. Tapi you boleh cancel order itu kan. Kalau you ada working order, you ada satu button, you boleh cancel, atau you boleh cancel dekat DOM. So ada satu function, dia akan tunjuk bila you ada active order, you boleh go flat. Misalnya you close you punya working order dengan satu lagi order dia ada satu lagi liquidate, you boleh close semua order, you punya position dengan orders working. So ini mungkin lebih selamat lah. Kalau you tapi liquidate, dia akan sell atau buy you punya order ikut market price lah. So sekaligus you boleh tutup semua order lah kalau you guna
apa tu, run flat dengan liquidate lah. Go flat. Go flat dengan Go flat. liquidate. So ini semua you punya purchase sale you boleh nampak lah dekat sini. Bila you masuk, bila you keluar. Mana dia akan tunjuklah rugi, untung, profit loss. Dia tak akan tunjuk rugi untung, tapi dia akan tunjuk total. you punya masuk dengan keluar lah. Tapi saya memang takut lah kalau you tengok Friday kan ada 1-2 point saja saya untung, ada 3 point. Tak apa untung. So memang because saya pun kerja kan Friday, so saya tak takut. So saya semua liquidate lah. Kalau ada untung saya sudah liquidate. Tapi memang baguslah saya tengok divergence boleh 4 kali untung kecil lah. So boleh account summary, you boleh tengok account summary dekat sini. Lepas tu ini semua boleh customize. Kalau you tengok sini, you boleh customize apa yang you nak tengok. Kan? Tapi ini saya customize ikut saya punya apa tu? Saya nak tengok apalah, because normally saya nak tengok position dengan saya nak tengok orders working. Itu yang paling important lah kalau saya trade lah. Lepas tu account memang you akan nampak you punya untung rugi. Lepas tu purchase and sale pun you akan tengok you punya berapa you masuk, berapa you keluar lah. You punya apa tu, transaction lah. Lepas tu saya rasa itu sahaja. Chart pun macam TradingView, dia ada banyak tools dekat sini tapi saya jarang guna. Tapi chart ini tak secanggih TradingView lah. So kalau you tengok CGQ original, dia ada banyak screen tapi saya sudah tutup banyak because saya tak nak tengok news. Dia ada satu screen dekat sini you boleh tengok news. So kalau preferences kan, banyak preferences you boleh tengok lah. Ada kadang-kadang saya pun tak boleh guna. Tak guna. Interface pun you boleh customize. Trading symbol pun you boleh customize lah. Tapi satu kekurangan kalau untuk CGQ kan, market data you kena subscribe selain daripada FCPO lah, because kalau you nak apa tu, Soya, you kena subscribe CME punya data, $12 sebulan. Itu apa tu, disadvantage CQG lah. Because CQG dia bukan milik oleh Philip. Dia adalah satu trading system dari atau ada third party punya trading system lah. Betul. So itu yang setakat ini saya tahu tentang CQG, tapi saya rasa banyak sinilah boleh customize kan, banyak lagi lah. Saya pun tak tahu nak start macam mana, tapi apa yang saya guna dekat CQG saya sangat selesa lah. Kalau macam ini beli sell, normally saya punya order saya akan bubur apa tu, either saya guna limit, saya guna market, saya guna stop, tapi saya juga always bubur stop loss dengan TP lah. Okay. Itu yang saya fikir saya selamat lah, tapi kalau kena libas juga kena libas lah. Itu sahajalah. Tapi banyak lagi lah, boleh belajar sikit-sikit. Saya pun sedang belajar. Ya, banyak function sebenarnya. Kalau you boleh, satu lagi saya baca lah, you boleh duplicate order pun.
misalnya you ada satu order kan, tapi order yang you masuk tu sudah kena stop loss. So sekarang you boleh duplicate order tu. So bila dia tembus, you boleh you punya order boleh ambil lagi. Auto. Auto lagi. Itu saya pun tak pernah guna lah. Itu sahajalah. Saya rasa boleh tolong sikit, tapi saya pun orang baru. Ada Okey dah soalan tu. tak? Ada apa-apa soalan tak? Kiat, one question you tak pernah contact ke CQG punya website untuk request full video for training? Oh, full video for training. Ada, saya nampak, saya tak tengok full video for training, tapi saya ada ikut trader yang guna CQG. Dia bila saya tak tahu satu function, saya akan Google dan saya nampak video lah macam mana dia enter order semua, atau macam mana dia tukar preference semua. So apa yang dia tunjuk, saya just eksperimen lah. Tapi memang ada banyak video dekat CQG punya website lah, yang kita boleh tengok lah. Ya, betul. Okay, thank you, Kiat. So kalau let's say you all nak eksperimen CQG, CQG pun ada demo account. So you boleh pergi CQG.com. Let's say you pergi CQG.com, you boleh tengok demo account. So misalnya dia sedang loading lah. Bukan. Saya buka lagi CQG demo. Boleh tak? CQG demo. Boleh nampak tak screen saya yang kedua? Tengah ada loading. Oh. So saya rasa kan kalau you all nak eksperimen CQG dulu, you boleh request demo dekat link inilah. Saya just copy ini link. Lepas tu saya bubur dalam chat. Ada chat tak sini yang MS Team? You paste dalam group tak apa, Kiat? Okey, boleh. Saya akan paste dalam group. Nantilah. You tak S3 CQG. Lepas tu you paste lah. At least next time kalau siapa nak search boleh S3 CQG. Boleh ya? Boleh. Okay. So kalau you request demo, dia akan I think dia akan bagi you instant. Tapi dalam demo tak ada FCPO. So yang paling dekat you boleh tengok maybe Soyabin lah. Kalau you nak practice you punya trading dekat Soyabin lah. So demo tak ada FCPO. Dan demo you punya account saya rasa USD lah, because ZL semua itu USD lah. So boleh lah kalau you nak sesuaikan cara-cara nak enter order TP dengan stop loss kan, you demo itu memang akan bantulah. So yang setakat ini CQG. Lepas tu saya paste apa-apa detail dekat chat lah pas ni. Okay. Thank you very much, Kiat. Ada apa-apa soalan tak? Kalau you all tak subscribe, ZL data tak akan ada bila pre-open, atau dia tak akan jalan lah. Kalau you subscribe, then dia akan jalan. Tapi kalau tak subscribe pun tak apa, because kalau you subscribe dekat
Trading View, you sudah boleh nampak. I think Trading View punya data lebih murah daripada CQG punya data. Kalau for CME lah, saya rasa. Because CQG dia charge $12 per satu bulan. Tapi kalau tak silap saya Trading View, saya rasa $4. $4 lah kot. $4 Yes. kot. Untuk Trading View actually kita boleh dapat free je Soya tu. Kita jangan ambil yang continuous, ambil sekarang contohnya sekarang kan macam Philip, kalau kita Philip kita isi form tu CBOT tu, untuk CBOT kita akan dapat free. Contohnya CBOT dia akan beritahu yang aktif contohnya Disember. Kita buka Trading View Disember punya kontrak dia akan free je, tapi price dia memang live sama dengan Philip. Cara dia macam tu. Jangan ambil continuous. Continuous memang dia charge. Dapat lah continuous dia. So sekarang soybean oil aktif Disember Disember Kak, betul. Oh okay. Nanti saya share dalam group. Actually banyak kali tak apa, nanti kita share. Kat isi form untuk subscribe CBOT tu dia free je dekat Nova. Bila Tapi kalau dekat Trading View yang trending masih September se. Betul. Tapi kalau kita orang ikut biasa kat Philip Nova, yang aktif adalah setakat minggu lepas adalah Disember, CPU Oktober. Dia tak ikut yang CC tu apa? Continuous Continuous. Tak. Kalau kita ambil continuous tu yang kita kena bayar $4 tu sebulan. Cara dia macam tu lah. Jadi kalau kita nak entry nak guna apa yang September ke untuk yang Disember? Disember pun okey je. Disember lah. Saya entry ikut yang continuous. Betul. Boleh je mana-mana sebab tu data dia lebih padat kan. Tapi kalau subscribe yang CBOT live daripada Philip Nova tu, dia akan setakat last week live dia adalah yang aktif adalah Disember. Okay. Tapi kalau you all guna CQG kan automatic you tak boleh ada Philip Nova lagi. Kan? Betul. Dia kena close lah. Mana kena dia close kena account close. untuk yang platform Nova tu mana pergi kepada tu lah. Faham. Sorry tak dapat. Saya bukan expert lagi dalam CQG tapi itu yang saya faham lah. Yang KND guna apa? Guna platform apa KND? Betul, untuk? Yang platform untuk yang CPU guna platform apa? CQG. Nova. Saya ada CQG tapi tak pernah tapi tak pernah buka pun. Complicated sangat tengok pening. Apa slow boleh lah. Saya pun belajar juga baru tapi boleh lah sebab saya belajar dalam 2-3 minggu dah untuk yang CQG ni. Bayar saja tu, tak guna pun. Tapi kalau lebih daripada 50 in out kan dia free kan? Betul. Tapi UOB 120 ke? 120. 120 lot. Untuk 1 bulan ke 1 hari? Sebulan. Bulan. Banyaknya. Banyak. Itulah lama dah tak guna UOB. Sebab dia complicated macam tu kan. Tapi so far Nova okey lah. Sebab kita pun kerja kan. Kalau saya macam tu je lah. Set EP, set TP dah. Stop loss manual.
Installer tak buat lah, ke manual lah. Okay. Sebab dia ni selalu bagi dia turun, dia akan naik sikit lagi. Masa dia reverse tu kita boleh lah minimize. Sebab kalau set auto dia ambil punya. Yang ambil punya, yang Ya, installer punya. betul. Selalu kena makan. Sebab tu saya manual, sebab kalau dia nak return pun dia akan reverse sikit lagi. Kalau turun tu dia turun laju, sebelum dia nak teruskan penurunan dia akan return sikit lagi. So kita minimize je lah. Mana kalau dia turun laju, lepas tu biasanya dia akan naik balik lah. Biasanya dia tinggal naik balik sekejap. cut lah. Kalau dah nampak macam dia berat nak naik pula, kita cut lah. Tapi kadang-kadang dia ada juga turun sampai satu candle panjang tu, kena lah tu. Dalam 50 tick satu candle tu, habis lah. Kalau manual lah, untuk kelemahan manual lah. Kalau dia boleh nampak kalau dia nak turun laju dan tak berhenti tu, boleh perasan juga. Tapi kalau terbaik, macam mana kita buat stop loss tu, jauh ke ataupun bawah daripada yang support tu, supaya dia tak boleh nak pergi ambil yang kita punya tu. Susah nak cakap sebab kita tengok kita punya loss tolerate lah macam mana. Okay. Yang lain ada nak tanya tak? Dekat Andy ada ni, boleh tanya. Jangan tanya banyak. Nama kita. Belajar. Okay, siapa nak share screen, saya minta diri unshare dulu, boleh? Saya rasa saya unshare dulu ya. Okay, thank you, Kit. Okay, no problem. Okay, ada apa lagi nak tanya ke, nak discuss ke? Dah 10:30 kita buat macam beritahu kita short discussion untuk sharing lah macam tadi lah. Sharing apa-apa. Amin, 2 soalan. Jadi ada baru masuk. Kata kau senyap-senyap tu tulis soalan tu. Dah je ni, sila. Ni masa buat Indi baru ni, dia limit punya setting dialog box. Ada yang lama tak hilang macam putus. EMA 9 dengan apa. Oh, yang tu saya off terus je, Din. Ya, itu tak clear yang kurang. Kalau orang yang dah biasa pakai, kalau orang yang biasa pakai EMA Smile dengan Cry tu, dah akan keliput dah. Oh, ada. Tak apa. Kalau tu saya letak balik, tak ada masalah tu. Boleh. Tak, maksud dia ada limit ke dia punya dialog tu? Tak ada. Boleh je letak, tak ada masalah. Sebab sebelum ni saya boleh je letak je dekat column sini, masa siapa tak nak guna dia boleh tik je macam tu. Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Tak, takut ada orang dah terbiasa pakai. Dia nak adopt yang baru ni. Boleh. Tak ada masalah. Tapi Cry dengan tu dia biasa pakai, bila tiba-tiba tak ada tu dah panik lah. Katakanlah. Yelah, betul. Siapa tu? Ya. Adalah daripada 80 orang tu. Okey, soalan kedua. Yang simbol yang divergent RSI ke MACD tu. Okey.
admin dah buat dia punya Putus eh. faham tak? Ya, apa dia punya MACD bear ke MACD helang ke keluar kat chat selepas benda tu berlaku berapa candle? Yang tu saya tak perasan lah ni. Kadang-kadang saya rasa 1-2 candle je kot. Apa ni dia keluar tu. Sebab sekarang ni tengah on try backtest kat Bitcoin. Okey. 2-3 kali perasan kawan ambil divergent MACD. Okey. Level tu keluar lepas 5-6 candle yang time frame 5 minit. Bermakna 25 minit. Oh, lambat lah. Lambat. Faham. Faham maksud dia? Faham. Tapi cuba backtest balik lah. Sebab kalau let's say lah kita MACD dengan RSI, dia punya keluar level kat chart TV tu lepas benda tu lepas 4 hingga 5 candle lah. Jadi kita dah terlambat sebenarnya. Kalau tengok benda yang siap tu memanglah kalau MACD tu keluar divergent, the next candle tu kita boleh masuk. Tapi kalau live punya tak dapat. Lepas lah. Dah lepas bah lah. Jadi itu kemusikan. Dan soalan ketiga kita sambung minggu depan lah. Okey, Amin itu tak payah dia, nanti saya tengok balik. Saya rasa tak apa yang tu kita boleh adjust setting dia dalam punch script dia ni, benda-benda gini je. Itulah sebab kalau 4-5 candle lepas pada tu dah jauh sangat. Dia sebab benda ni dia duduk dalam mana? Dia actually berapa saya dah hide dia punya value ni, kita boleh sebab apa kalau takut terlalu cepat, contohnya default dia rasanya kita boleh buat je macam default 2 candle, contohnya kita ni pivot line ni high low low ni Depan sama. setting dia sama, mungkin kita boleh setting reduce pada 2 candle tu dia keluar, boleh je, tak ada masalah tu. Cuba kita buat boleh kita buat 2, 3, 5 apa kita buat dia kan dia kita belajar tu. Betul, sebab kawan run kat Bitcoin ni tak tahu tak tahu sebab takut Bitcoin punya harga tinggi sangat 23,000 ni. Bitcoin tu. Tak main pun sebab chart dia 24/7. Oh ya, betul lah. Itu cuba kat tu. Itu je lah. Boleh, masih ada yang bagi input. Nanti saya tengok. Okey. Tak payah Bitcoin lah. Kan benda tu haram jadah. Dengan chart Encik Abby tu saya rasa saya ada nampak satu indikator dekat TradingView. Dia punya indikator nama RSI Divergence Indicator with Alert. Okey. Dia I dah pakai tu I dah pakai pun lambat tak? Dia dari J Trading CH lah. Itu saya nampak dia ada bull dengan apa tu? Bear. Bull dengan bear. Tapi saya just eksperimen dululah. Tak backtest lagi. Tapi tengok memang itu divergent lah. Dia akan gariskan dalam RSI bull atau bear. I dah pakai dah yang tu, yang TradingView punya. Kalau you nak buat analisa malam ni untuk esok, tapi kalau masa live tu dia lambat kak, 3-4 candle kak. Oh, dia 3-4 candle. Ya, betul. 3-4 candle. Pakai manual je lah. Ni semua lagging. Pakai manual betul. Manual je lah, tengok manual je. Tengok je. Kalau mantap tu.
Ini kan cerita ramai 80 orang ni kan separuh Hindi je. separuh. Dia tak reti nak baca-baca. Dia suka yang auto. Betul. Tapi kalau Itulah bila tengok dia tunggu auto lambat. tapi kalau tengok Auto tu dia delay lagging. Tengok pada setting kalau kadang-kadang auto tu dia lagging dia tak jauh sangat, okey lah. Atau kita setting nilai tu. Kita boleh ni. Sama juga dengan RSI ke MACD ke, mana kita setting masa dia tu. Kita tu lah boleh beza lah cara kita setting tu. MACD berapa nilai dia kita nak ni. Ya ada lah. Cadangan penambahkan je. Kalau RSI tu saya guna RSI yang TradingView biasa ni je. Biasa je lah. Tak ada pakai yang auto ke apa semua. Kira tengok value tu, kalau lebih pada 70 ready kan. Okey. Ready untuk short. Tengok dia ada signal, boleh lah. Cara saya, cara lain tak tahu. Itu kebaikannya orang yang faham tu divergent apa semua. Yang tak faham tu nak ikut tu yang tu bahaya tu yang itu yang takut terbabas. Orang dah sampai JB, kita baru naik bas kat TPS. Jadi elok kita faham dulu. Tapi Cik, AB yang tunjuk chart itu senang faham. Dia explain. Hati tu yang malas tu. Tahu tak apa. Termasuk saya sekali. Okay. Mana Amin ni tidur lah. Okay, saya dah jumpa dah cara setting baru. Tengok sini. Mana? Ni Ejah selalu ni. Kita buat selalu. Sekejap. Dia buat kita special case tu buat selalu. Okay, saya share. Saya Ejah dah setting dia. Sekejap. Okay, nampak tak skrin sekarang? Ni sekarang keadaan. Tak nampak. Nampak? Belum. Nampak tak? Okay, sekarang saya dah ubah setting dia kepada 1. Maksudnya dia jadi je tu dia keluar. Okay, tengok. Okay, sekarang kita replay ke belakang. Okay, kita ambil daripada sini. Boleh? Nampak ada RSI lah? Nampak tak? Okay, saya replay sini. Ambil yang tak jauh lah. Tak sini ya. Tak jauh sini. Okay. Cuba tengok lah. Sekarang kita ambil time frame 15. Okay, saya replay. Okay, 1. Tengok. Candle siap berapa bila dia kata keluar tu. Tak keluar lagi. Okey. Nampak? Dia keluar kat sini. Masa candle sini ya. Nampak tak? Mana siap candle yang hijau tu. Ya, dia keluar lalu. Maksudnya sekarang nampak tak? Dia tak tunggu macam Cik Ting kata beritahu tadi ni. Betul? Tak apa, nanti kau orang back test balik. Boleh? Nanti tu tak perlu lagi change ni baru saya test. saya baru adjust saya punya code saya lah. Faham tak? Okay. Sekarang kita tukar, let's say lah kita tukar pula ke apa gimana MACD kan. Kita tukar MACD. Sama juga kita tengok. Kita tukar MACD, kita ambil ke belakang juga. Okey lah kita ambil mana ni. Sinilah senang belakang sikit ya. Sini, boleh? Sini ya. Okey, sinilah. Okey. Yang ni. Okey, jap. Saya ke depan sikit. Okey, kita replay ya. Boleh. 1. 1, 2, 3. Tak jadi. 5. Dia tak keluar lagi ni. Itu tengok.
Okey, nampak tak dia keluar dulu? Tak, Okay. mana satu? Nampak tak? Okey, cantik. Maksudnya, Untuk kami-kami yang malas nak study. Okey, bila keluarnya tu boleh entry lah. betul. Kan? Betul. Betul tak? Betul. Rasa gitulah. Yang second candle tu boleh lah. Second candle boleh masuk. Beres. Tengok. Cantik. Ini yang kita mau. Eh? Ini asyik. Terima kasih Cik Zul, terima kasih tak study. Tak ada. Yang Pro 3 dengan RSI tu kita tengok dia. Mana dia yang Pro 3 tu dia hijau dia. Yang B dia buy. Lepas tu untuk yang RSI bawah tu dia kat oversold. Kan? Tapi yang ni lebih pada apa dia different laluan tu. Kalau atas price naik, divergent berlaku kalau dia terbalik. Divergent dia turun. Divergent turun. Jadi yang keluar simbol lang dengan beruang ni. Jadi saya upload lalu lah. Kan saya dah ingat pula Cik Din nak buat back test malam ni. Okay. Bakar sikit. Okay, orang lain pula. Kawan nak habis soalan dah. Okey, boleh upload. Roger. Okay, ready. Ya, boleh guna tu. Boleh download semua nanti. Okey, beres. Terima kasih bagi input dia. Cuma satu lagi yang tu lah bawah, yang soalan pertama tadi. Kalau next future kalau tambah baru punya. Macam mana ada gambar helang dengan bear tu Download lah yang baru tu. Baru ada. Delete yang lama tu, Delete indikator ni kat Andy touch chart. Lepas tu add semula indikator tu touch chart. Boleh. Katakan ada lah. Nanti pergi kat setting ni boleh pilih ni. Use different source, high low. Boleh pilih lah MACD ke RSI ke boleh pilih kat sini. Nanti upload dia punya ni indikator ni. Okey, ada apa lagi tak? Beres. Okey, kalau tak ada apa sampai sini je kok. Boleh Okey, terima kasih semua. Thank you. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum. Thank you.